Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Izara Sofia nama diberi, SK Kuala Kurau Baru mewakili. ABA 3039 kod sekolah kami, tokoh nilam impian hati. Dalam video ini, saya berasa amat teruja untuk kongsikan mengenai sebuah novel hasil karya Nur Fazila Omar yang telah saya baca, iaitu novel yang berjudul Sekiranya Aku Menjadi Novelis. Oh ya, selain daripada novel ini, Nur Fazila Omar turut menghasilkan karya-karya lain, iaitu Dua Syurga Dalam Hatiku, Keseluruh Kasih dan Hantaran Kasih Tuhan. Di dalam novel yang ingin saya kongsikan ini, terdapat banyak isi yang menarik. Jadi, ayo kita dengarkan. Buku hasil nukilan Nur Fazila Omar ini diterbitkan pada tahun 2011 oleh PTS Litera Utama Sedan Berhad. Hasil karya menarik ini mengandungi 317 halaman muka surat bercetak dan terdapat 17 bab yang menceritakan tentang seorang anak gadis bernama Aida Jamil yang bercita-cita untuk menjadi seorang novelis. Buku ini ditawarkan pada harga RM17.90 di Semenanjung dan RM19.90 di Sabah dan Sarawak. Harga yang ditawarkan ini berpatutan serta mampu dimiliki oleh pelajar seperti saya. Jalan cerita mengenai novel ini mengisahkan tentang seorang anak gadis yang diberi nama Aida Jamil. Dia kini berusia 16 tahun dan sangat gemar meluangkan masanya dengan membaca novel-novel kegemarannya. Di saat rakan-rakan lainnya menuju ke kantin untuk mengalas perut semasa rehat, Aida pula sebaliknya. Dia lebih memilih untuk meluangkan masa rehatnya di perpustakaan bagi mencari bahan bacaan kegemarannya. Oleh kerana minatnya yang terlalu mendalam dalam dunia pembacaan novel, Aida bercita-cita untuk menjadi seorang novelis yang terkenal dan berjaya. Malahan, dia telah menjadikan seorang penulis novel iaitu Serina Sahlan sebagai idolanya. Bertambah menarik lagi, novelis idolanya itu merupakan kakak kepada rakan sekelasnya. Kehidupan seharian Aida turut dikelilingi oleh 3 orang sahabat baiknya, iaitu Rashmi, Rizna dan Joan. Mereka terdiri daripada bangsa yang berlainan, iaitu India, Cina dan Melayu. Namun begitu, hubungan mereka sangat akrab. Mereka sering meluangkan masa bersama-sama. Malahan, mereka turut menemani Aida ke perpustakaan setiap kali waktu rehat. Mereka juga turut menyokong hasrat Aida untuk menjadi seorang novelis. Malangnya, di sebalik minat dan cita-cita Aida yang tinggi melangit itu, terselit keburukan yang tidak dapat dinafikan. Hal yang demikian adalah kerana Aida telah menjadi seorang yang sangat kuat berangan-angan hingga lupa akan tanggungjawabnya sebagai seorang pelajar. Tingkah lakunya itu sering mendapat teguran daripada sahabat-sahabat baiknya. Malahan, ibunya turut meluahkan kerisauan terhadap sikapnya itu. Ibunya sering memperingatkan Aida bahawa cita-cita yang patut ada pada diri seharusnya membawa kebaikan dan memberi manfaat. Jika tidak, ia hanya akan tinggal angan-angan. Namun begitu, nasihat dan teguran daripada ibunya itu bagaikan mencurah air ke daun keladi. Aida masih dengan sikapnya yang kuat berangan-angan itu. Walau bagaimanapun, sikap Aida mula berubah apabila sekolahnya telah mengadakan sebuah pertandingan menulis cerpen. Aida berazam untuk menyertai dan memenangi pertandingan tersebut. Dia ingin membuktikan kepada semua orang bahawa dia bukanlah seorang yang hanya tahu bercakap kosong sahaja. Dalam usaha menyiapkan hasil karya cerpennya itu, baru Aida sedar rupa-rupanya ia tidaklah semudah seperti sangkaannya sebelum ini. Namun begitu, Aida begitu beruntung kerana sahabat-sahabat dan ahli keluarganya memberikan sokongan yang padu kepada dia. Malahan, mereka turut berkongsi idea dan pendapat bagi menghasilkan penulisan cerpen yang baik. Bertambah beruntungnya lagi, Aida turut mendapat bimbingan daripada penulis novel idolanya itu, iaitu Serina Sahlan. Pada hari keputusan diumumkan, Aida tidak meletakkan harapan yang terlalu tinggi untuk mendapatkan tempat pertama dalam pertandingan tersebut.
Hal yang demikian adalah kerana Suryati, rakan sekelasnya yang merupakan adik kepada Serina Sahlan, turut menyertai pertandingan tersebut. Dek kerana tidak yakin dengan keupayaannya memenangi pertandingan tersebut, Aida telah memilih untuk keluar seketika dari Dewan saat pengumuman diadakan. Saat Aida ingin melangkah keluar, alangkah terkejutnya Aida apabila namanya diumum sebagai Johan. Oleh kerana rasa tidak percaya dan terkejut, Aida telah pengsan dan ini turut mengejutkan semua yang hadir. Titik tolak daripada kejayaan tersebut, Aida semakin bersemangat. Berbekalkan sokongan daripada ibunya, Aida telah menyertai sebuah bengkel penulisan. Mengorak langkah lebih jauh, Aida telah cuba untuk menghasilkan manuskripnya sendiri yang bertajuk Cinta di Hujung Pena. Malahan, Aida turut menghantar manuskrip penulisannya itu untuk diterbitkan. Bertambah manisnya lagi, manuskrip penulisan Aida itu telah diluluskan untuk diterbitkan. Alangkah gembiranya Aida apabila mendapat tahu berita gembira itu. Dari situ, Aida sedar bahawasanya hasil usaha yang berterusan dan bersungguh-sungguh akan sentiasa membuahkan hasil. Secara keseluruhannya, walaupun novel ini kelihatan agak santai dan tidak terlalu berat, sebenarnya setelah diteliti isi kandungannya, kita akan mendapati terdapat beberapa pengajaran yang boleh diambil iktibar. Yang pertama, untuk mencapai sesuatu cita-cita itu, kita hendaklah berusaha dengan bersungguh-sungguh. Berangan-angan untuk mencapai cita-cita itu tidak salah, namun ia hendaklah disusuli dengan usaha yang berterusan. Seterusnya, sokongan daripada orang sekeliling amat penting, terutamanya daripada sahabat dan kaum keluarga. Peranan yang dimainkan mereka telah berjaya mengubah sikap Aida dan seterusnya telah berjaya membuatkan Aida berhasil menghasilkan manuskripnya sendiri. Sekian, terima kasih.